dekat bab 3, bab 4. Betul? Dokumen. Kebanyakan student form 4 sekarang tengah belajar dekat bab mana? Yes, topik yang lemah. Oh, okey. Form 4 hari tu last belajar dekat topik apa sebelum cuti sekolah? Halo Izrin. Sebelum cuti sekolah form 4 belajar dekat topik apa? Akaun kawalan. Okey. Akaun kawalan. Bab 8 tu pelarasan. Bab 8 susut nilai. Alright. Okey, boleh So hari ni hutang ragu. Okey. Jangan risau. Nanti kita ada kelas lagi, kita akan buat semua topik. Untuk hari ni kita nak ambil topik dokumen. Boleh? Dokumen. So conteng sikit nota awak, sebab daripada Hello Vision, daripada dokumen, kita nak tahu yang mana pergi jurnal, yang mana akan masuk jurnal khas, yang mana akan masuk buku tunai. Okey, sambil tengah tunggu yang lain tu, conteng sikit dulu dekat nota awak. Lepas ni tak perlu salin, lepas ni dengar je dulu. Nanti saya bagi masa untuk salin. Boleh? Sambil tengah tunggu yang lain masuk, conteng sikit dekat nota awak. Baguslah student form 4. Cuti sekolah semua nak belajar. Selalu budak form 4 cuti sekolah, lepak, tidur, enjoy. Korang cuti sekolah belajar. Form 5. Oh, lepas cuti ada exam. Alright, bagus. Kalau tak ada exam, samalah korang lepak je. Sebab ada exam je lah belajar. Tak apa. At least ada exam so that kita tahu. Kita nak kena prepare, kita nak kena revision. Bab berapa dia dalam buku teks, tak silap saya, bab 3 atau bab 4? Bab 3 atau bab 4. Nanti tengok je lah bab tu, nama dia bab dia dokumen. Alright? Okay, mari kita mula. Boleh kita mula. Dekat jurnal khas, tolong tambah sikit kat nota awak, dia ada jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan, jualan, jurnal pulangan, belian. Okey. Conteng tu dulu dekat nota awak. Saya sentiasa doakan. Okey, boleh. Mari kita mula. Boleh kita mula, semua sudah salin? Now jangan salin, now dengar sahaja. Boleh? Semua sudah salin tu? Okey, hari ni dengar betul-betul Jangan belajar akaun, jangan hafal. Awak kena faham apa kegunaan akaun tu, nanti baru senang awak nak jawab soalan. Boleh? Hari ni saya nak terangkan dekat awak, ada 3. Satu nama dia jurnal am. Satu nama dia jurnal khas. Satu nama dia adalah buku tunai. Okay. Saya letak sini. 1, 2, 3. Okay. First kali, saya nak awak faham dulu. Jurnal ni, jurnal am ke jurnal khas ke, dia adalah untuk urus niaga yang kita jual beli secara hutang. Saya nak awak faham, yang ni adalah hutang. Yang ni adalah hutang. Buku tunai ni adalah untuk urus niaga secara tunai ataupun cek. Tunai ataupun cek. Boleh? Okey. Dengar betul-betul. Jurnal am untuk apa? Hutang. Jurnal khas untuk apa? Hutang. Buku tunai untuk apa? Tunai dan cek.
Okey. So apa beza hutang sini dengan hutang sini? Saya nak awak fahamkan dulu. Jurnal khas ni khas untuk inventory sahaja. Khas untuk inventory sahaja. Ya, inventory tu ialah barang niaga, betul? Inventory tu adalah barang niaga. Saya tulis kat sini kan. Ada yang confuse lagi, inventory tu adalah barang niaga. Okey, dengar dulu. Lepas ni kita jalan pelan-pelan. Barang niaga, kalau contoh saya ambil kita kedai kasut. Kalau kita kedai kasut, maknanya dekat sini untuk apa? Dekat sini hanya untuk kasut sahaja. Kasut. Faham Kalau dia kata kita kedai pokok bunga, sini untuk apa? Pokok bunga sahaja. Boleh faham? Okey. Sini untuk yang selain daripada stok. Selain barang niaga. Boleh? Okey, dengar. Okey, pelan-pelan Cek kredit Allah. Okey, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Kredit tu bukan cek. Student form 4. Kredit tu bukan cek. Beli secara kredit, mana beli secara apa? Kalau beli secara kredit ni bukan cek Secara kredit ni adalah beli secara hutang. Kredit tu adalah secara hutang. Bagus. Okey, dengar. Katakanlah sekarang kita kedai kasut. Kalau kita kedai kasut Kalau ayat kata kita beli kasut secara hutang. Kalau kita beli kasut secara hutang, masuk jurnal apa? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai. Kita kedai kasut, kita beli kasut secara hutang. Sini, jurnal khas. Okey, dengar betul Kalau kita kedai kasut, kita beli almari secara hutang. Kita kedai kasut, kita beli almari secara hutang. Sini. Kenapa dia tak masuk dalam sini? Sebab dia bukan barang niaga. Bagus. Sebab sini hanya untuk siapa saja? Sini hanya untuk kasut sahaja. Boleh? Okey, now dengar betul. Kalau kita kedai kasut, kita beli kasut secara tunai. Dia pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai. Kalau beli kasut secara tunai, dia akan pergi sini. Dekat buku tunai. Cantik. Kalau kita kedai kasut, kita beli komputer secara tunai. Masuk dekat mana? Kita kedai kasut, kita beli komputer secara tunai sini. Kalau kita kedai kasut, tak boleh jurnal am. Beli secara tunai. Beli komputer secara tunai sini. Kalau beli komputer secara kredit, sini. Bagus. Alright. Boleh faham? Jurnal am untuk barang niaga? Bukan. Jurnal khas untuk barang niaga. Yang ini selain barang niaga. Okey. Faham macam mana nak guna jurnal am, jurnal khas, buku tunai? Semua orang clear? Cantik. Ada 3 je Okey. So kalau kita nampak dokumen lepas ni, dengar kalau kita nampak dokumen, tiba-tiba dia kata kita kedai baju, tapi dokumen tu kita beli komputer. Secara, awak nak tahu dia beli secara kredit atau secara tunai? Kalau dokumen tu beli secara kredit, beli komputer secara kredit, SIM. Jurnal am. Boleh? Alright. Okey. Salin ni sikit dekat nota awak. Sebelum saya sambung, salin ni sikit dekat nota awak. Semua orang faham macam mana nak guna jurnal am ke? Kalau beli untuk kegunaan pejabat, ya, memang beli untuk kegunaan pejabat. Semua ni untuk kegunaan pejabat. Dia tak boleh beli, kalau beli untuk kegunaan peribadi tu jadi ambilan, dia dah jadi benda lain lah. Tu kejap lagi kita belajar. Jauh sangat ke? Boleh? Begitu. Alright. Kalau beli secara bank dekat sini. Bank tu adalah cek. Kalau ayat dia kata, dengar kita kedai kasut,
Kita beli kasut dengan cek, kita bayar guna cek. Beli kasut dan bayar guna cek, masuk dekat mana? Beli kasut dan bayar guna cek, kita akan masuk sini. Buku tunai. Boleh? Beli kasut dan bayar guna cek, kita akan masuk buku tunai. Yang mana? Buku tunai runcit lain. Ini bukan buku tunai runcit. Ini adalah buku tunai. Jangan confuse dulu. Kita tengah belajar buku tunai. Buku tunai runcit topik lain. Boleh? Okey. Sudah salin? Oh, dah. Izuri ni laju aja. Dah. Sure. Okey. Yang lain? Betul. Saya tak nak dengar cakap dia je. Ada orang-orang lain. Okey. Oh, kejap-kejap. Atau ada satu kejap-kejap. Sikit lagi. Okey. Tak apa. Pelan-pelan. Cuti sekolah. Nak laju-laju nak pergi mana? SPM tahun 2024. Lama lagi. SPM tahun korang 2024. Yeah. Gurau. Kena belajar daripada sekarang. Belajar secara konsisten dengan betul-betul student Form 4. Bila masuk lepas ni Form 5, belajar secara konsisten. Jangan belajar dekat hujung tahun, bulan 12 baru nak belajar semua bab macam student ada yang lain. Nanti awak stres. Nanti awak semua stres. Belajar secara konsisten. Ya, belajar sikit. Kalau beli barang niaga secara hutang. Beli barang niaga secara hutang sinilah. Ini untuk barang niaga. Okey, boleh? Alright, boleh saya sambung? Inventory boleh masuk buku tunai. Maksud dia inventory boleh masuk buku tunai. Boleh. Kalau dia beli inventory secara tunai. Dia akan masuk sini dekat buku tunai. Boleh? Journal arm bukan untuk barang niaga. Journal arm selain daripada barang niaga. Dia beli perabot, dia beli komputer secara hutang, dia beli almari secara hutang. Ini je untuk barang niaga. Khas. Nama khas tu khas untuk barang niaga. Alright. Boleh saya proceed dulu? Boleh saya sambung? Okey, sekarang saya nak kena conteng sikit lah. Okey, tengok sini dulu. Beli komputer untuk kegunaan apa benda tak ayat tu? Tak apa, nanti pelan-pelan. Awak tengok lepas ni dokumen Okey. Saya guna bahagian bawah ni dulu sekejap. Awak jangan salin sini Sekejap lagi saya padam. Boleh nampak tak? Kalau saya tulis sini boleh nampak? Boleh nampak Boleh nampak? Saya tulis kat sini nampak Okey. Alright. Dengar dulu pelan-pelan. Ada 3 dokumen yang kita nak belajar dulu. Satu nama dia invoice. Satu nama dia nota debit. Satu lagi nama dia nota kredit. Satu invoice, nota debit, nota kredit. Fahamkan dulu Kita sekarang adalah kedai kasut. Saya bagi contoh, kita adalah kedai kasut. Boleh? Okey, dengar betul-betul. Kalau kita jual invoice ni, tujuan dia adalah untuk bagi tahu hutang. Ini bahasa biasa dia je. Tujuan dia adalah untuk bagi tahu hutang. Okey, contoh. Kita jual kasut dekat orang, kita jual kepada ahli. Ahli tak bayar kita, ahli hutang kita. So kita akan bagi ahli apa? Kita akan bagi ahli invoice. Contoh, ahli beli kasut harga dia RM5,000. Dia beli stok 500 kasut berharga RM5,000. Contoh 500 kasut unit harga dia RM10. Jadi ahli hutang dengan kita RM5,000. So bila ahli tak bayar kita, kita nak bagi ahli apa? Kita bagi ahli invoice. Faham macam mana nak guna invoice? So bagi tahu dia sekarang ahli hutang kita RM5,000. Okey, fahamkan dulu.
Beli, jual, kejap lagi kita belajar. Next one, nota debit. Nota debit ni kita nak tambahkan hutang. Okey, tambahkan hutang ni macam mana? Ali punya dokumen tadi, rupanya invoice dia tadi, kita dah tersalah kira. Harga kasut tu sebenarnya bukan RM10. Harga kasut tu sebenarnya RM12. Jadi kita nak kena tambahkan hutang Ali lagi RM1,000. Macam mana kita nak tambahkan hutang Ali RM1,000? Kita tak boleh call. Hello Ali, tolong tambah hutang lagi RM1,000. Letak phone, Ali pun buat tak faham. So macam mana kita nak tambahkan hutang Ali lagi RM1,000? Kita akan hantar Ali nota debit RM500. Darab dengan RM2, hutang Ali akan tambah lagi RM1,000. Faham ke macam mana nak guna nota debit tu? So tujuan nota debit tu adalah untuk apa? Untuk tambahkan hutang. Bagus. Okey, dengar dulu Berapa Ali hutang kita sekarang? Berapa Ali tu hutang dengan kita sekarang? Invoice asal RM5,000. Ada nota debit lagi RM1,000. So total Ali hutang kita sekarang adalah RM6,000. Bagus. Okey. Nota kredit. Nota kredit tu adalah untuk kurangkan hutang. Kurangkan hutang. Okey. Kurangkan hutang tu macam mana? Ali pula sekarang, Ali tengah buka kotak kasut tu, dia kata ada 10 kasut tu koyak. Kasut yang koyak tu, Ali nak bayar dekat kita ke? Kasut yang koyak tu, Ali takkan bayar kita. Ali akan pulangkan balik dekat kita kasut yang rosak. Faham Ali akan bagi balik kita kasut yang rosak tu. So, bila Ali pulangkan, kita nak kena buat dengan hutang Ali. Hutang Ali kita nak kena buat apa? Kita nak kena kurangkan hutang Ali tu. Macam mana kita nak kurangkan? Katalah kasut yang koyak tu, nilai dia adalah 100. Ada 100 kasut yang tolak. Harga dia tadi 10 tambah 2 sebenarnya RM12. So, kasut yang tolak saya letak sini. Sorry. Saya letak sini 10 kasut yang rosak, jadi dapat 120. Okey. So hutang Ali kita nak kena buat apa 120 tu? Kita nak kena tambah ke kita nak kena tolak hutang Ali? Kita nak kena tolak hutang Ali. Macam mana kita nak tolak hutang Ali? Kita hantar Ali nota kredit. Boleh faham? Boleh faham? Okey, again, saya recap sekejap. Invoice untuk apa? Tambahkan hutang. Nota debit, invoice untuk bagi tahu hutang. Nota debit untuk apa? Tambahkan lagi hutang. Nota kredit untuk apa? Nota kredit untuk kurangkan hutang. So now, ahli hutang kita 5,000 tambah 1,000. Ahli hutang kita 6,000. Tapi ahli ada pulangkan barang yang rosak. Berapa ringgit ahli punya barang yang rosak? 120. Jadi ahli hutang kita tinggal 5,880. Boleh faham? Boleh faham? So kalau saya letak dekat sini, ahli punya invoice 5,000, ahli punya invoice 5,000, ahli punya nota debit 1,000, ahli punya nota kredit 120, ahli hutang kita 5,880. Alright. Contoh ni contoh loh. Saya nak bagi awak faham. Kita nak bagi awak faham apa kegunaan dokumen. Siapa hantar, siapa beli tu kejap lagi. Faham macam mana nak guna dokumen? Salin ni sikit dekat nota awak. Salin ni sikit dekat nota awak. Okey. Ya, So ada 3 dokumen, invoice, nota debit, tipis sikit. Ada 3 dokumen, invoice, nota debit, nota kredit. Boleh? Baguslah student form 4 ni. Jumpa awak semua next year. InsyaAllah jumpa awak semua next year kalau ada lagi. Next year nak masuk form 5. Dah salin dah. Oh, saya form 5. Form 5, awak boleh... Form 5 dah belajar itu kan, dokumen. Okey, tak apa. Bagi yang
Bagi yang lain salin dulu. Bagi yang lain salin dulu. Ya, Form 5 PKP tahun lepas saya push. Ya, jangan risau. Nak skrip. Dah saya tepi. Boleh nampak? Saya letak jari je sini. Nampaklah saya wujud kat sini. Boleh. Okey. Sudah salin? Boleh saya sambung? Boleh saya sambung? Okey, now. Dengar. Okey, sekarang saya tunjuk awak dokumen. Contoh dalam setiap dokumen, saya nak awak faham ni dulu. Dia akan ada nama dekat atas sini. Dia akan ada nama dekat bawah sini. Boleh? Dia akan ada nama yang dekat atas, dia akan ada nama dekat bawah. Okey, dengar betul? Kalau nama kita dekat atas, maknanya kita yang jual. Kalau nama kita dekat bawah sini, maknanya kita yang beli. Boleh faham tu dulu? Kalau nama kita atas, kita yang jual. Kalau nama kita dekat bawah, maknanya kita yang beli. Boleh? Okey, dengar dulu. Tak kisah dulu sekejap. Kejap lagi saya tunjuk dokumen. Kalau saya letak sini sekarang invoice. Kalau awak nampak invoice, awak nampak nama kita dekat atas. Kalau nama kita dekat atas, maknanya kita beli ke kita jual? Kalau invoice nama kita dekat atas, maknanya kita jual. So dia akan pergi jurnal jualan. Faham? Kalau awak nampak nama kita dekat bawah, kalau invoice nama kita dekat bawah, dia akan pergi jurnal apa? Baru dia akan pergi jurnal belian. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Dengar. Kalau nama kita atas, maknanya apa? Kita jual. Kalau nama kita dekat bawah, maknanya kita apa? Kita beli. Kalau saya tukar invoice ni jadi nota debit. Kalau nama kita dekat atas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi jurnal jualan. Kalau nama kita dekat bawah, dia akan jadi jurnal belian. Invoice dan nota debit tu sama sahaja. Boleh faham? Sebab satu bagi tahu hutang, satu tambahkan hutang. Alright. So student banyak confuse kalau pulangan. Yang boleh jadi pulangan kalau awak nampak sini nota kredit. Kalau nota kredit, nama kita dekat atas, dia jadi jurnal pulangan jualan. Kalau nama kita dekat bawah, dia jadi jurnal pulangan belian. Boleh faham ke? Alright. So now, saya nak awak conteng dekat nota awak. Ni invoice tadi dekat nota sini So kalau invoice, nama kita dekat atas, dia akan pergi JJ, jurnal jualan. Kalau invoice, nama kita dekat bawah, dia akan pergi JB, jurnal belian. Boleh faham tu? Invoice, nama kita atas, jurnal jualan, nama kita bawah, jurnal belian. Kalau saya tukar jadi nota debit, kalau nama kita atas, dia pergi mana tadi? Kalau nota debit, nama kita dekat atas, dia akan pergi mana? Kalau nota debit, nama kita dekat atas, dia akan pergi jurnal jualan. Kalau nama kita yang dekat bawah, dia akan pergi mana? Dia akan pergi jurnal belian. Right. So yang boleh jadi jurnal pulangan only nota apa? Yang boleh jadi jurnal pulangan hanyalah nota kredit. Boleh? So kalau kita nampak nota kredit, nama kita dekat atas. Nama kita dekat atas dia jadi apa? Jurnal pulangan jual. Kalau nama kita dekat bawah dia jadi jurnal pulangan belian. Boleh? Right. Tambah sikit ni dekat nota awak ya.
Memo sabar. Kita baru belajar invoice, nota debit, nota kredit. Kita ambil ni dulu. Lepas ni kita akan belajar dokumen. Dia baru sampai sini, memo. Kita ambilkan ni dulu. Boleh faham? Okay, next one. Boleh. Alright. Ada orang yang belajar guna asal dengan salinan. Saya akan tunjuk aja, tapi saya tak guna asal salinan. Awak kena faham je. Kalau awak pergi kedai, awak beli barang, awak bayar duit, awak dapat resit. Resit awak tu asal ke salinan? Awak beli barang, awak dapat asal ke salinan? So, siapa yang pergi kedai, yang beli barang, kita yang beli sentiasa dapat asal, yang jual sentiasa dapat akan simpan salinan. Boleh? Itu awak boleh salin nota. Tapi saya tak pakai asal dengan salinan. Boleh? Siapa yang boleh nak fahamkan? Yang jual sentiasa pegang asal. Yang beli akan sentiasa dapat salinan. Saya ajar baca dokumen atas bawah dulu. Boleh? Pelan-pelan. Alright. Okay, next one. Boleh saya sambung? Okay. Kalau invoice kita beli salinan. Kalau salinan tu beli, kalau jual tu asal. Boleh? Okay. Kalau invoice, dengar. Kalau invoice, tapi dalam ni beli perabot. So, dia pergi dekat mana sekarang? Jurnal Am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Kenapa jurnal Am? Sebab awak dah tahu invoice untuk apa? Invoice adalah untuk hutang. Sekarang dia beli apa? Dia beli perabot. So, perabot selain daripada barang niaga, so dia akan masuk dekat sini. Bagus. So, invoice ni perabot pergi dekat Jurnal Am. Cantik. Boleh? Kalau invoice tu beli kasut. Kalau invoice tu beli kasut, sini. Jurnal jualan atau jurnal belian. Jurnal khas. Cantik. Alright. Cantik. Okay. Jadi kita belajar baca dokumen. Sudah faham tu invoice, nota debit, nota kredit. Okay. Sini. Buku tunai, saya nak awak faham ni. Dalam buku tunai, awak nak kena tahu dia ada yang sebelah debit, dia ada yang sebelah kredit. Saya tulis sini buku tunai. Boleh? Buku tunai, awak nak kena fikir sama ada dia punya duit masuk atau duit keluar. Duit masuk atau duit keluar. Boleh? Okey, dengar dulu. Buku tunai sama juga. Nanti dokumen dia ada receipt, bil tunai, keratan cek, voucher pembayaran. Boleh? Kejap lagi saya ajar baca dokumen dia. Tadi ada orang tanya saya memo. Sir, memo macam mana? Kalau memo tu pasal duit, dia akan masuk dalam buku tunai. Kalau memo tu pasal duit, dia akan masuk buku tunai. Tapi kalau memo tu kata barang, memo tu barang dekat sini. Boleh? So dalam memo, awak kena baca ayat dia betul-betul. Dia kata pemilik ada ambil tunai ataupun pemilik ambil barang. Kalau tunai, dalam buku tunai. Kalau barang, dalam Jurnal Am. Boleh? Ya, semua ni guna untuk kerja khusus. Betul. Memang buat untuk kerja khusus tu. Sebab tu kita belajar. Alright. Modal tambahan bergantung. Dia bagi duit dekat dalam buku tunai ataupun selalunya modal tambahan dia akan bagi duit tunai. Okey. Contoh inventory kena baca soalan. Kalau soalan kata kita penjual pokok, pokok lah. Kalau kita penjual baju, baju lah. Ikut soalan. Kita jual apa? Okey. Alright. Boleh saya sambung? Kita nak belajar baca dokumen. Semua sudah salin? Okay, let's go. Oh, ada tengah salin lagi. Belum.
Tak apa, pelan-pelan. Jangan risau. Jangan risau. Sempat kita nak habis. Kita nak belajar tanda dokumen. Dah screenshot ke? Ada yang tengah screenshot? Dah, alright. Okay, semua boleh tengok. Kalau beli sofa, kalau dia beli perabot secara hutang, jurnal am. Bukan jurnal khas. Khas tu untuk barang niaga sahaja. Boleh? Okey, jom. Semua orang nampak? Semua orang nampak? Korang ada soalan Korang ada soalan? Nampak? Nampak Saya zoom sikit. Okay, so now, bila buat soalan dokumen, baca soalan, cari nama kita siapa, kita jual apa. Encik Rin pemilik Harum. Encik Rin pemilik Harum Enterprise. Memulakan perniagaan membekalkan anak pokok. Okey, dengar betul-betul. Sekarang, siapa nama kita? Siapa nama kita? Harum. Bukan Rin. Nama syarikat kita Harum Enterprise. Kita jual apa? Kita jual pokok. Nama kita Harum, kita jual pokok. Anak pokok. Faham So, apa inventory kita sekarang? Jenis khas ni khas untuk apa? Khas untuk pokok bunga sahaja. Benda selain pokok bunga tak boleh. Alright, cantik. Okay, now. Dengar, pelan-pelan. Dokumen 1. Apa nama dokumen 1 ni? Apa nama dokumen 1 ni? Nama dokumen 1 ni adalah keratan cek. Okey, cek pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Cek pergi mana? Buku tunai. Bagus. So, saya akan tanda dulu, cek ni pergi buku tunai. Okay, next step. Buku tunai, awak nak kena tahu duit masuk ke duit keluar. Okay, keratan cek, dengar betul. Keratan cek ni, maksud dia, kita Harum Enterprise, kita tulis cek, kita koyakkan cek, kita bagi kat orang. Yang tinggal dekat tepi cek tu dipanggil keratan cek. Faham ke tak? Awak pernah tengok buku cek, kita tulis cek, kita koyakkan cek, kita bagi dekat orang. Yang tinggal dekat belah tepi ni dipanggil keratan cek. Setiap kali kita koyakkan cek, maknanya kita bayar orang ke kita yang dapat duit. Setiap kali kita koyakkan cek tu maknanya kita bayar orang. Bagus. So awak boleh fikir, keratan cek maknanya duit masuk ke duit keluar. Keratan cek tu maknanya duit masuk ke duit keluar. Yang ini duit keluar. Saya letak sini Boleh faham? Nah, duit keluar dekat sebelah mana? Sebelah debit ke sebelah kredit? Duit keluar dekat sebelah kredit. Saya letak sini buku tunai kredit. Dah. Okey, tengok dalam tu dia kata bayar kerana apa? Dia beli apa tu? Dia beli rak pasu. So kalau beli rak pasu kita nak panggil apa? Beli rak. Rak pasu ni kita akan panggil perabot. Ataupun boleh? Bukan barang niaga, dia beli rak, dia bukan beli pasu. Dia beli rak, dia beli almari, dia beli almari. Boleh? Lengkapan tu lampu, aircon, kipas tu lah kita panggil lengkapan. Kalau beli rak ni kita panggil dia perabot. Boleh? Okey. Dengan lu pelan-pelan. Awak nak ambil amount yang mana? Ambil amount cek ini sahaja. Amount cek ini 1,200. Dah. Okey. Faham dah pelan-pelan. Kita belajar baca dokumen dulu. Okay, next one. Dokumen 2. Apa nama dokumen? Apa nama dokumen? Bil tunai. Okay, bil tunai pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Bil tunai pergi buku tunai. Bagus. So, tanda BT, buku tunai. Okay. So sekarang awak nak fikir duit masuk ke duit keluar. Nama Harum dekat mana? Nama Harum dekat atas ke nama Harum dekat bawah? Nama Harum dekat bawah maknanya Harum beli ke Harum jual? Kalau nama kita kat bawah maknanya kita beli. Bagus. So kalau kita beli sekarang, duit masuk ke duit keluar? Yang ni buku tunai duit keluar sebelah kredit. Boleh? Okay. Tengok dalam situ dia beli apa sekarang? Dalam kotak tu dia beli apa? Dia beli anak pokok. So, kalau dia beli inventory, bagus. Kita panggil dia apa? Kita akan panggil dia belian.
Kalau beli barang niaga, kita akan panggil dia belian. Boleh? Kalau jual inventory, kita panggil dia apa? Kita panggil dia jualan. Cantik. Beli inventory, belian. Jual inventory, jualan. Kalau beli rak, rak perabot. Bukan belian, bukan jualan. Boleh? Okey. Pelan-pelan. Next one. Dokumen 3. Okey, apa nama dokumen 3 ni? Invoice. Nama harum dekat mana? Nama harum dekat atas ke nama harum dekat bawah? Nama harum dekat bawah maknanya harum beli ke harum jual? Harum beli. So ni akan jadi jurnal belian. Boleh? Harum beli daripada siapa? Patutnya ada ni, ada nama dekat atas ni. Nanti saya cari balik. Ada nama dekat atas ni, dia tertinggal. Jurnal belian. Dia beli apa dalam ni? Dia beli anak pokok. Semua ni dia beli anak pokok. Okey, cantik. Next one. Jumlah. Ambil amount mana? Ambil ni. 3440. Kita ambil jumlah dia sahaja. 3440. Boleh? Okay, next one. Dokumen 5. Apa nama dokumen 5 ni? Nama dokumen ni invoice. Nama harum dekat atas ke nama harum dekat bawah? Nama harum dekat bawah. So kalau harum dekat bawah maknanya jurnal belian ke jurnal jualan? Jurnal belian. JB. Harum beli daripada siapa? Harum beli daripada Saujana Nursery. Harum beli berapa ringgit barang dia? 3920. Alright. Boleh? Okay. Right. Ada yang tanya kat bawah ni. Syarat 10% 5 hari, 5% 14 hari. Apa maksud syarat dia dekat bawah tu? Syarat 10% 5 hari bermaksud dia bayar dalam masa 5 hari, dia akan dapat diskaun. Saya tulis kat sini. Dia akan dapat diskaun 10%. Kalau dia bayar dalam masa 14 hari, dia hanya dapat diskaun 5%. Boleh faham? Boleh faham? So kalau Harum bayar lagi cepat, Harum akan dapat diskaun lagi banyak, 10%. Kalau Harum bayar dalam masa 14 hari, Harum dapat 5% sahaja. Boleh? Okey. Kira dari tarikh sini, kira daripada tarikh 8 Mei. Okey. Ini diskaun tunai. Ini diskaun tunai. Ini diskaun tunai. Boleh? Okay, KNKDK apa maksud dia? KNKDK maksud dia kesilapan, ketinggalan dan ketinggalan. Dikecualikan. Bermaksud kalau dia ada silap dokumen ni, kita boleh tukar lagi dokumen dia. Diskaun niaga dia dah kira dah 4,900 tolak 980 ambil 3920. Kita ambil amount yang 3920 tu sahaja. Boleh? Alright, next one. Memo. Okay, now. Tadi kita belajar memo. Cuba baca dalam memo. Memo tu dia kata duit ke, memo tu dia kata barang. Pemilik mengambil anak pokok untuk tujuan promosi. Dia ambil barang ke dia ambil duit ni? Dia ambil inventory, betul. So kalau barang yang masuk mana? Jurnal am ke buku tunai? Kalau barang sini, jurnal am. So kita akan tanda ni jurnal am. Okey. Nasi masuk dekat jurnal am sebagai promosi. Dia ambil barang tu untuk promosi. Boleh? Okey. Nilai dia RM500. Dia ambil barang untuk promosi. Dia bukan ambil duit. Kalau ambil duit baru masuk dalam buku tunai. Boleh? Alright. Cantik. Next one. Catatan bergu dia kejap lagi kita buat. Belajar tanda dokumen dulu. Okay, now. Nama dokumen ni apa? Kenapa jurnal khas? Sebab dia ambil duit ke dia ambil barang? Pemilik ambil pokok ke pemilik ambil duit? Pokok. So kalau pokok tak boleh masuk dalam buku tunai. Pokok masuk dalam jurnal am. Bagus. Okey. Kalau dia kata pemilik ambil duit 2,000 untuk wang tunai 2,000 untuk kegunaan promosi, baru masuk dalam buku tunai. Kenapa tak masuk jurnal khas? Memang jurnal khas ini untuk apa tadi? Beli barang niaga dan jual barang niaga sahaja. Jual beli barang niaga sahaja. Boleh? Okey, jom.
Next one. Receipt. Receipt pergi mana? Receipt pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Kalau receipt, awak tahu buku tunai. Okay, now, nama kita dekat mana? Nama kita dekat atas ke, nama kita dekat bawah? Nama kita atas ke, nama kita dekat bawah? Kalau bawah, maknanya kita beli ke kita jual? Kita beli. So, maknanya ni buku tunai, duit keluar sebelah kredit. Boleh faham? Buku tunai sebelah kredit. Okay. Now, tengok dekat dalam situ, dia kata bayar apa? Oh, dia kata, nampak? Bayar invoice. Bayar invoice. Okay, dengar betul? Boleh salin sikit kat nota awak. Kalau dia kata bayar invoice, bayar hutang, bayar account. Ada 3 benda Bayar invoice, bayar hutang, bayar account. Tulis nama yang kita bayar. Nama syarikat yang kita bayar. Conteng sikit kat nota. Boleh? Okay, dengar pelan-pelan, pelan-pelan. Okay, now receipt. Nama kita dekat bawah, kita bayar invoice. So, kalau bayar invoice, kita nak tulis apa? Tulis nama orang yang kita bayar tu. Saujana Nursery. Boleh faham? Kita bayar nama Saujana Nursery. Okey, dengar. Kalau butir dia dekat bawah sini tulis sewa. So, butir dia akan jadi apa? Sewa. Kalau kat bawah sini bayar angkutan, butir dia akan jadi apa? Angkutan. Kalau tulis invoice, baru kita tulis nama orang. Boleh faham? Baru kita tulis nama orang. Kalau dia kata bayar hutang, tulis nama orang. Kalau dia kata bayar account, tulis nama orang. Okay. Okay, next one. Jom. Now, invoice. Invoice. Nama kita dekat mana? Nama kita dekat atas ke? Nama kita dekat bawah? Invoice, nama kita dekat atas. So, dia pergi mana? Jurnal belian ke jurnal jualan? Nama kita kat atas, kita jual, dia pergi jurnal jualan. JJ, jurnal jualan. Kita jual kepada siapa? Jual pada Haris Bunga Enterprise. Okay, next one. Berapa jumlah dia? 1440. Boleh? Alright. Next one, invoice. Nama harum dekat mana? Nama harum dekat mana? Nama harum dekat atas. So, harum jual. Maknanya jurnal jualan. Harum jual kepada siapa yang ni? Harum jual kepada Haris Bunga Enterprise. Berapa yang Haris jual? 1008. Okey, cantik. Belajar baca dokumen dulu. Okey, dokumen 9. Receipt. Dokumen 9 receipt. Receipt pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Buku tunai. Nama harum dekat mana? Nama harum dekat atas ke, nama harum dekat bawah? Nama harum dekat atas maknanya harum beli ke harum jual? Harum jual. So kalau jual, duit masuk ke duit keluar? Yang ni duit masuk sebelah debit. Okay. Okay, now. Dibaca kat bawah tu, dia bayar untuk apa sekarang? Dia bayar untuk apa? Sewa lori. So, butir dia akan jadi apa? Butir dia akan jadi sewa. Boleh? Alright. Oh, dekat bawah sini ada tunai ataupun cek. Kalau tak ada nombor cek dekat sini, tak ada nombor cek, maknanya dia akan anggap benda ni sebagai tunai. Kalau ada nombor cek, dia akan anggap sebagai cek. Boleh faham Ni tak ada nombor cek, so dia anggap sebagai tunai. Okay, cantik. Belajar baca dokumen dulu. Okay, now, nota kredit. Nota kredit jadi jurnal apa tadi? Nota kredit jadi jurnal pulangan. Awak nak tahu sekarang, nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? Nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? So, kalau dekat bawah, dia jadi jurnal pulangan belian.
Boleh? Kalau nama kita dekat atas, dia jadi apa? Jurnal Pulangan Jualan. Cantik. Okay. So, berapa amount yang dia pulangkan? RM100. Right. Dokumen ada lagi 11. Okay, now receipt. Butir dia, kejap lagi kita buat. Butir dia nama orang tu. Siapa yang pulangkan adalah pembekal fang. Kejap lagi kita buat. Belajar baca dokumen dulu. Okay. Okay, last one. Receipt. Receipt pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Buku tunai. Okay. Duit masuk ke, duit keluar? Nama harum dekat atas, maknanya harum jual, buku tunai, duit masuk ke, duit keluar? Duit masuk sebelah mana? Duit masuk sebelah debit. Okay. Now, dia kata bayar apa kat bawah sini? Bayar hutang. So, kalau bayar hutang, kita nak tulis siapa? Tulis nama orang yang bayar. Datin Mas tu yang bayar kita. Faham? Maknanya dia bayar kita. So, tulis nama orang. Okay. And last one. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Bayar pergi mana? Jurnal am ke, jurnal khas ke, buku tunai? Voucher pembayaran. Voucher pembayaran tak payah fikir. Dia memang pergi buku tunai. Voucher pembayaran mesti kita bayar. Okay? Kita bayar buku tunai duit keluar. Yang ni sebelah kredit. Boleh? Buku tunai kita bayar. Cuma kita nak baca dalam ni bayar apa dekat dalam sini? Kita bayar gaji. So butir dia akan jadi gaji. Alright. Boleh faham dulu macam mana nak baca dokumen? Mana yang nak tanya boleh tanya dulu. Kita nak baca dokumen dulu. Boleh? Okay. Ready? Kita nak buat jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Dokumen 8 kenapa? Apa masalah dokumen 8? Kenapa dokumen 8? Okay, saya jalan dulu lah. Kita nak buat. Okay, buka jurnal am, buka jurnal khas, buka buku tunai. Kita buat lagi sekali. Dan kita tengok macam mana nak isi dalam jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Okay, buka tu jurnal. Awak semua ada kertas jurnal tu. Okay, buka dulu jurnal awak. Ada satu. Lama. Saya sambung sebelah ni sikit tak muat. Jurnal belian, jurnal jualan. Okay.
Ready? Okay, nanti saya sambungkan kat situ. Dah, semua orang, korang ada kertas jurnal kan? Ada kertas jurnal dengan buku tunai. Dia orang dah bagi dalam nota kan? Dia dah bagi dalam nota. Ada kertas jurnal, ada buku tunai. Okay. Ada Okay, boleh kita mula sekejap? Lepas ni ada kelas lagi ke? Lepas ni ada kelas ke? Buku tunai tu buku tunai. Okay? Alright, kita nak buat yang soalan bawah. Okay. Boleh kita mula. Ada yang tengah lukis lagi ke? Ada yang tengah lukis lagi ke? Boleh kita mula. Nanti tak sempat. Pukul 5 ada kelas. Alright. Okay, boleh Bismillah, pelan-pelan. Okay. Slip daftar tunai, buku tunai. Slip daftar tunai, buku tunai. Okay, kita nak ambil soalan bawah ni. Encik Kamarul, pemilik perniagaan Koramoda Enterprise yang menjual pelbagai jenis beg dan kasut. Okay, so nama kita siapa sekarang? Siapa nama syarikat kita? Nama syarikat kita ialah Koramoda. Boleh? Kita penjual apa? Kita penjual beg dan kasut. Semua orang faham dulu, kita penjual beg dan kasut. Okay? Saya ambil soalan yang bawah. Soalan tadi tu biarkan dulu. Alright. Berikut adalah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaan. Okey, yang baki ni kita nak kena buka kat Jurnal Am dulu. Ini dipanggil catatan pembukaan. Cuba ikut saya dulu. Tunai di bank, debit ke kredit? Tunai di bank, debit ke kredit? Bank asset, bank mesti debit. Inventory asset, inventory debit. Akaun belum bayar, liability. Liability kredit. Boleh? Okey, kita nak hantar ni ke Jurnal Am dulu. Bank, pergi dekat Jurnal Am dulu. Tarikh dia adalah Jun 1. Tarikh dia adalah Jun 1. Okey, dia ada bank 12,500. Dia ada inventory 7,000. Dia ada Leno Sendirian Berhad sebelah kredit. Yang kredit kita kena ke dalam sikit 4250. Okey. Hantar yang ni dulu dekat Jurnal Am. Okey, kita nak buat catatan pembukaan. Dia nak suruh kita kirakan modal. Dia nak suruh kita kirakan modal. Okey, macam mana nak kira modal? Debit tolak kredit. Berapa dapat? Cuba kirakan. Debit tolak kredit berapa dapat? Berapa? Kenapa kira modal? Ini dipanggil catatan pembukaan. Dia nak suruh kita dapatkan modal 1,5. Salah tu. Sini dapat berapa? Sebelah debit berapa dapat? 12,000 tambah 7,000, 19,500.
19,500 tolak dengan 4250. Awak tinggal berapa tadi? Tolak dengan 4250. Berapa tinggal? 15250. Alright. 15250. Boleh faham ni dulu? Dia nak kena cari modal tu dulu. Debit tolak dengan kredit tu dapat modal. Okey, 15250. Settle. Dengar dulu. Bank ni kita kena hantar dekat bank terus. Bank ni kita hantar dekat bank terus 12,500. Tarikh dia Jun 1. Butir dia baki. Okey, ini dipanggil catatan pembukaan dulu. Boleh? Alright. Dah sama dengan saya. Sudah sama? Baru kita mula baca dokumen. Boleh kita mula? Keterangan tak perlu dulu. Hari ni tak perlu dulu. Boleh? Kita nak belajar isi dokumen dulu. Okey, ready? Dokumen 1. Apa nama dokumen ni? Dokumen 1. Apa nama dokumen ni? Nama dokumen ni invoice. Nama kita dekat mana? Nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? Nama kita dekat bawah maknanya kita yang beli. Tengok dekat dalam sini, dia beli apa? Dia beli beg, dia beli kasut. So, kalau nak invoice, nama kita dekat bawah jadi jurnal belian. Kita beli daripada siapa? Kita beli daripada Leno Sendirian Berhad. Berapa amount yang kita beli? Amount dia 984. Alright. Pergi dekat jurnal belian. Pergi dekat jurnal belian. Tarikh dia berapa hari bulan? Tarikh dia Jun 5. Kita beli daripada siapa? Kita beli daripada Leno Sendirian Berhad. Berapa jumlah dia yang kita beli tadi? 984. Apa nombor dokumen dia yang dekat sini? 501. Dah. Boleh faham? Dah. Settle jurnal belian awak. Tarikh, butir, jumlah. Tak payah. Kita masukkan amount dia sahaja. Ikut amount dokumen tu. Okay. Next one. Dokumen 2. Apa nama dokumen 2 ni? Invoice. Nama kita dekat mana? Nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? Invoice, nama kita dekat atas, dia pergi mana? Jurnal jualan. So, JJ. Kita jual pada siapa? Kita jual pada Masalah Enterprise. Berapa amount yang kita jual kat dia? 584. Okay. Pergi dekat jurnal jualan awak. Isi tarikh dia. Jun 6. Kita jual pada siapa? Masalah Enterprise. Berapa jumlah dia? 584. Ada double L. Tak salah. Nombor dokumen dia 110. Boleh faham? Senang je nak isi ni. Bila awak dah reti baca, awak nak isi ni senang aja. Tarikh, butir, jumlah. Boleh? Okay. Next one. Nota kredit. Nama kita dekat mana? Nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? Nota kredit. Nota kredit jadi jurnal apa? Nota kredit jadi jurnal pulangan. So sekarang awak nak tahu pulangan belian ke pulangan jualan? Nama kita dekat bawah. So jadi jurnal pulangan belian. Cantik. Kita pulangkan kepada siapa? Kita pulangkan kepada Leno Sendirian Berhad. Berapa amount yang kita pulangkan? 236. Alright. So pergi dekat jurnal pulangan belian. Tarikh Jun 7. Leno Sendirian Berhad. Amount dia 236. Nombor dokumen dia 001. Alright.
Kalau tak letak tarikh, kena letak tarikh. Dalam akaun tarikh butir jumlah kena ada. Boleh? Tarikh butir jumlah kena ada. Okay. Next document. Nombor tu tak letak tak apa. Nombor tu tak letak tak apa. Okay. Okay, next one. Memo. Okay, cuba baca sekarang memo dia. Dia ambil barang ke dia ambil duit? Dia ambil barang ke dia ambil duit dalam ni? Dia kata barang, mengambil beg tangan. So kalau barang dekat mana? Journal Am ke buku tunai? Kalau ambil barang mesti dekat dalam Journal Am. Boleh? Okay, now. Dalam Journal Am mesti ada catatan debit kredit dia. Cuba baca ayat dia betul-betul. Dia ambil barang ni, dia ambil beg ni untuk apa? Dia ambil beg ni untuk derma. Okay. Kalau ambil untuk derma, ini bukan ambilan. Ini ambil untuk derma, kita akan panggil debit dia derma. Kredit dia belian. Boleh? Debit dia derma sebab dia ambil untuk derma. Dia bukan ambil untuk kegunaan peribadi. So debit dia derma, kredit dia belian. Dia ambil berapa beg tadi? Dia ambil 3 unit. Satu unit tu RM59. So awak tolong kirakan 59 kali 3. Berapa ringgit sebenarnya dia ambil? 177. Kenapa belian? Sebab dia ambil barang niaga. Jun 15. Derma 177. Kredit dia belian 177. Boleh? Kalau ambil barang niaga, belian akan kurang. So, kreditkan belian. Kalau dia ambil perabot, kita panggil perabot. Kalau dia ambil alatan, kita panggil alatan. Tapi kalau dia ambil barang niaga, awak tak boleh panggil barang niaga. Awak panggil dia belian. Boleh? Ya. Yeah. Okey. Boleh kita laju sikit? Boleh kita laju sikit? Kan tak sempat. Invoice. Nama kita dekat mana sekarang? Nama kita dekat atas ke nama kita dekat bawah? Invoice sekarang. Invoice, nama kita dekat bawah, journal jualan. Sorry. Nama kita dekat bawah, journal belian. Kita beli daripada siapa sekarang? Kita beli daripada Kasturi Trading. Berapa ringgit kita beli? 273. Okey, pergi dekat journal belian. Tarikh dia Jun 17, Kasturi Trading. Amount dia adalah 273. Alright. Dokumen 5 habis. Boleh? Dokumen 6. Nota debit. Nota debit, nama kita dekat atas. Jadi apa? Nombor dokumen nanti awak isi lah. Nombor dokumen dia awak isi. Sini jumlah dia 273. Okay. Next one, nota debit. Nota debit, nama kita dekat atas pergi mana? Journal jualan. Kita jual pada siapa? Kita jual pada Masalah Enterprise. Berapa ringgit? Sebab kita tambahkan terkurang charge barang dia lagi RM48. So dekat journal jualan, tarikh dia 25 Jun. Lagi sekali, Masalah Enterprise. Amount dia RM48. Alright. Okay, boleh? Okay, next one. Keratan cek. Keratan cek. Pulangan bukan. Nota kredit saja boleh jadi pulangan. Nota debit tak boleh jadi pulangan. Tengok nota balik. Nota debit tak boleh jadi pulangan. Okay, keratan cek. Keratan cek pergi mana? Keratan cek. Kalau cek mesti pergi buku tunai. So, buku tunai sekarang. Keratan cek. Duit masuk ke duit keluar? Kalau kita koyakkan cek tadi. Buku tunai, duit keluar sebelah kredit. Cantik. Dia kata bayar apa ni? Kerana membayar invoice. So, kalau bayar invoice, kita nak tulis apa? Bayar invoice, tulis nama orang yang bayar ni. Leno Sendrian Berhad. Berapa amount dia? 554. Okay. So now, buku tunai pergi dekat sebelah kredit. Sini Tarikh dia adalah Jun 26.
Butir dia adalah Leno Sendirian. Amount dia adalah pakai cek 554. Alright. Boleh buku tunai awak nak tahu duit masuk, duit keluar. Duit masuk, duit keluar. Itu sahaja. Okay, last one. Dokumen 8. Ada lagi? Nota kredit. Siapa tanya tadi? Nota kredit jadi jurnal apa? Nota kredit akan jadi jurnal apa? Barulah boleh jadi jurnal pulangan. So now pulangan belian ke pulangan jualan? Nama kita dekat atas. Pulangan jualan. Kita pulangkan pada siapa? Masalah Enterprise. Jumlah dia 104. Okey, pergi kat jurnal pulangan jualan sini. Tarikh dia 28 Jun 28. Masalah Enterprise. Nombor dokumen dia tak apa, 104 jumlah dia. Alright. Okay. Last one. Receipt pergi mana? Receipt pergi mana? Receipt mesti pergi buku tunai. So now duit masuk ke duit keluar? Nama Kora dekat atas, maknanya kita jual, duit masuk. Duit masuk dekat sebelah debit. Boleh? Dia kata bayar apa ni? Bayar hutang. So kalau bayar hutang, kita nak kena tulis apa? Tulis nama orang yang bayar ni. Masalah Enterprise. Berapa? Dia bayar guna tunai ke dia bayar guna cek? So nombor cek tak ada, maknanya yang ini adalah tunai RM500. 29 Jun. 29 Jun. Masalah bayar kita. Dia bayar guna tunai RM500. Alright. Okay. So bila periksa awak, dia minta ni, jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, pulangan belian, pulangan jualan, buku tunai. Boleh buat yang ni 20 markah, saya rasa awak boleh buat yang ni dah. Boleh? Okay. Cuma kita nak kena tutup. Boleh tak saya tunjuk awak sekejap macam mana nak tutup 5 minit? Boleh? Saya tunjuk awak sekejap 5 minit? Boleh? Okay. Okay. Boleh? So yang ini tak payah tutup. Yang ini nak kena jumlahkan. Saya baca warna hitam. Jurnal am tak perlu tutup. Yang ni nak kena 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 tutup. Okay. Tengok dulu. Nanti awak boleh buat. Berhenti sekejap. Tak perlu salin. Awak tengok je. Kalau ni jurnal belian, tolong tambahkan berapa jumlah dia dapat dekat sini. Belian tu berapa dapat kan? 1257. Okay, dengar. So, jurnal belian, Jun 30, dia jadi akaun belian. Itu sahaja. Jurnal belian jadi akaun belian. Jurnal pulangan belian jadi akaun pulangan belian. Jurnal jualan jadi akaun jualan. Faham ke? So, akaun belian debit, kita kena letak dia dekat situ, akaun belian debit. Itu sahaja cara tutup dia. Okey, jurnal jualan. Boleh tambahkan sekejap berapa dapat jualan kita? Boleh tambahkan sekejap berapa dapat jualan kita? 623. Okey, so jurnal jualan sini 30 hari bulan dia jadi akaun jualan. Akaun jualan Grand KT. Boleh? Okey, clear. Next one. Kalau ada 1, 2, 3, 6. Kita still kena tulis sini 2, 3, 6. Jun 30 akaun pulangan belian. Kredit KT. 104 kita still kena tulis akaun pulangan jualan. Debit. 632 salah. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Ya, selari dengan jumlah. Ni selari dengan jumlah, selari dengan jumlah, selari dengan jumlah. Okay. Alright. Okay, cantik. So, nanti next class. Macam mana nak tahu debit kredit?
Debit kredit tu awak kena ikut balik tu. Awak kena tahu belanja aset, liability, equity, hasil. Next class kalau sempat kita akan belajar debit kredit tu semua. Boleh? Next class kita akan belajar debit kredit tu. Hari ni nak belajar semua nanti tak sempat. Hari ni belajar dengan betul-betul student form 4, belajar baca dokumen, belajar isi dokumen journal am, journal khas, buku tunai. Buku tunai tutup macam leja. Nanti saya akan tutup macam saya akan ajar awak bab leja. Nanti saya akan ajar awak bab leja. Kalau menjelaskan hutang, ya kenapa? Kalau menjelaskan hutang tulis nama orang. Menjelaskan sebahagian hutang dengan semua hutang, beza dia ada diskaun dengan tak ada diskaun sahaja. Boleh? Alright. Okay, dengar. Student form 4. Untuk hari ni boleh faham dulu baca dokumen invoice, nota debit, nota kredit. Jangan confuse lagi, nota debit untuk apa tadi? Nota debit untuk apa? Nota debit untuk tambahkan hutang. Nota debit tak boleh jadi pulangan. Boleh faham semua orang? Nota debit tak boleh jadi pulangan. Yang boleh jadi pulangan nota apa? Yang boleh jadi pulangan hanya nota kredit sahaja. Macam mana kita nak tahu pulangan belian ke pulangan jualan? Kalau nama kita dekat atas pulangan apa? Kalau nama kita dekat atas pulangan jualan. Kalau nama kita dekat bawah pulangan apa? Nama kita dekat bawah pulangan belian. Thank you. Alright. Cukup for today. Dapat ilmu sikit. Okay? Alright. Jumpa anda semua next class. Boleh? Next class ada lagi account bersama MC Plus. Nanti jumpa saya. Nanti jumpa saya lagi. Saya akan ajar lagi topik lain. One by one. Kita tak boleh belajar semua in one day. Boleh? Silakan screenshot. Thank you semua. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Selamat bercuti. See you next year. See you next class. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your effort. Thank you semua. Tepi sikit. Okay. Sila screenshot. Terima kasih. Dah. Thank you. Jumpa in January 2023. Boleh? Jumpa in January 2023. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.